على الفلاح حي على Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam, dan jangan bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو الغفور الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى النهج القويم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وامتثلوا أوامره وكونوا من الصالحين. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan dan juga keikhlasan dalam kita melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia mahupun di akhirat. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan duniawi kita ini, kita selaku manusia sememangnya tidak terlepas daripada membuat kesilapan ataupun kesalahan, sama ada ianya dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Namun kita tetap dianjurkan supaya segera menyesali dan menginsafi di atas segala kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat maha pengasih, yang bersifat maha penyayang, lagi maha pengampun, akan sentiasa memberikan peluang kepada para hamba-Nya yang bersalah untuk menyelamatkan diri daripada terus bergelumang dengan dosa dan noda, seterusnya memperbaiki peribadi ke arah kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah, taubat merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh setiap kita yang bersalah. Apabila kita buat salah, kita wajib bertaubat. Kerana itu kita hendaklah sentiasa bersegera memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ada berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah
wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Secara ringkasnya, kita dapat mengkategorikan, membahagikan golongan manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini kepada 4 golongan. Yang pertama, golongan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa, dan ia terus berpegang teguh pada taubatnya sehinggalah ke akhir hayatnya. Golongan yang kedua, mereka yang bertaubat kepada Allah dan mempunyai pendirian yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemungkaran yang besar, akan tetapi masih lagi tidak terlepas daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, walaupun ia telah mencuba untuk tidak melakukannya. Setiap kali melakukan kesalahan, dia akan mencela dirinya sendiri, menyesal dan memperbaiki niatnya kembali. Golongan ini samalah seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Najm ayat ke-32. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Iaitulah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Golongan yang ketiga dalam kumpulan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala ini, iaitulah orang yang bertaubat dan melakukan amal baik selama beberapa ketika, kemudian dia kembali melakukan dosa kerana desakan nafsu dan kelemahan imannya. Maka setelah melakukan dosa, dia akan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan keampunan dan mendapat taufik untuk berhenti daripada melakukan dosa yang dia lakukan. Golongan yang keempat, golongan yang melakukan dosa kemudian bertaubat dalam waktu yang singkat, akhirnya kembali melakukan dosa tanpa terdapat keinginan dalam hatinya untuk bertaubat, di samping tidak merasa kesal atas perbuatannya itu. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat ini bukan hanya kita sekadar mengucapkan kalimah istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bahkan ianya mempunyai beberapa syarat yang semestinya dipenuhi oleh orang yang bertaubat. Para ulama kita menjelaskan bahawa sekiranya sesuatu dosa yang dikerjakan itu hanya berkait dengan kesalahan seseorang hamba terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tanpa membabitkan manusia yang lain, saudaranya yang lain, maka taubatnya itu hendaklah memenuhi 3 syarat. Yang pertamanya, meninggalkan perbuatan maksiatnya yang dilakukan itu. Yang kedua, menyesali atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, dia bertekad, berazam kuat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan-perbuatannya itu selama-lamanya. Maka bila mana salah satu daripada 3 syarat ini tidak dipenuhi, tidak mencukupi, maka taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikatakan taubat yang sebenar ataupun taubat nasuha. Jika dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan manusia yang lain, saudaranya yang lain, maka di sana terdapat 4 syarat yang mesti dilakukan oleh orang yang bertaubat itu. 3 syarat sebagaimana yang sebelum ini, tambahan lagi 1 syarat, iaitu syarat yang keempatnya, hendaklah dia memohon kemaafan daripada orang yang dilakukan kepadanya itu kesalahan tadi, ataupun memulangkan kembali hak-haknya yang telah pun diambil. Sebagai contoh kesalahan yang menyebabkan orang lain berkecil hati ataupun marah dengan kita, maka hendaklah kita selaku pelakunya
meminta maaf kepada orang yang disakitinya itu. Dan sekiranya dia mengambil harta atau barang orang lain, hendaklah dia mengembalikan atau menggantikannya kepada pemiliknya. Selain daripada syarat-syarat yang disebutkan tadi, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana paksaan, bukan kerana orang lain dan sebagainya. Ianya timbul kerana kesedaran diri di atas perasaan takut kepada azab siksa Allah taala di akhirat kelak. Dan dia menginsafi bahawa maksiat yang dikerjakan itu merupakan perbuatan yang keji, yang tidak mendatangkan sedikit pun keuntungan kepada dia. Barulah syarat taubat itu mencukupi dan lengkap untuk dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita Islam telah mengajar kita beberapa cara, kaedah untuk kita membersihkan jiwa kita agar tidak terjebak kembali melakukan dosa maksiat setelah mana kita bertaubat. Ada beberapa cara yang telah pun digariskan oleh ulama kita. Antaranya, kita menghindari tempat-tempat maksiat yang boleh mengingatkan kembali kepada kita dosa yang sebelum kita telah buat itu. Menjauhi tempat-tempat yang kita lakukan, ataupun menjauhi alat-alat yang kita buat maksiat. Yang kedua, kita bertindak bijak dalam memilih rakan, taulan, kawan kita, di samping menghindari orang-orang yang tidak baik. Ini kerana seseorang rakan mempunyai pengaruh yang amat kuat terhadap kawannya yang lain. Seorang kawan yang baik, akhlaknya, apatah lagi seorang yang saleh, akan dapat membimbing temannya ke jalan yang benar. Dia bakal menegur, dia bakal memberi nasihat dan panduan jika rakannya terleka dengan dunia dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sentiasa berjuang melawan pujukan syaitan dan menepis bisikan nafsu. Kita sedia maklum bahawa syaitan adalah musuh utama manusia yang selalu berusaha menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam tanpa ada lelah, tanpa ada penat, tanpa ada masa dia berehat. Ini boleh dilakukan dengan kita mengawal hati kita untuk berjuang melawan nafsu syaitan ini, dengan kita mengawal hati kita dengan cara sentiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan daripada syaitan dan segala kejahatan. Allah taala berfirman dalam suratul A'raf ayat yang ke-201, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, bila mana mereka disentuh oleh sesuatu imbasan, hasutan, bisikan daripada syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, mereka berzikir kepada Allah, mereka baca Quran, maka dengan itu mereka nampak jalan yang betul. Cara yang seterusnya untuk kita membersihkan hati kita, iaitulah dengan kita mengingatkan dan menyedarkan diri kita bahawasanya kita sentiasa berada dalam pengawasan, pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berada di mana jua. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedarlah kita bahawa pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin bertaubat sebelum ajalnya tiba. Justru marilah kita bermuhasabah dengan kita membiasakan lidah kita menyebut istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan ketika. Kita kena ingat, Allah taala tidak hairan kita melakukan dosa kepadanya, tetapi Allah taala hairan
Kenapa kita belum bertaubat kepada dia, sedangkan pintu taubat sentiasa terbuka sepanjang hari? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengharapkan keridaan dan juga keampunan daripada Allah, marilah kita memohon keampunan kepadanya di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya akan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya dengan rahmat-Nya juga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan lagi pertolongan. Dan turutlah ajaran Al-Quran itu sebaik-baik yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedarinya. Surah Az-Zumar ayat ke-53 hingga 55. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين التائب من الذنب كما لا ذنب له. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله القائل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين حفظكم الله. Bersama-samalah kita pada hari ini terus bertekad dan berusaha memenuhkan kehidupan duniawi kita ini dengan kita banyakkan amalan-amalan yang wajib dan sunat sebelum kita dijemput kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah diri kita daripada terjebak kepada perkara yang mungkar, perkara yang maksiat dan juga perbuatan dosa yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita sentiasa berada dalam pemeliharaannya, insya-Allah. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Allah, pada hari dan juga saat yang mulia seumpama ini, marilah kita sama-sama banyakkan bacaan selawat dan juga salam kita ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam, sejahtera dan penghormatan ke atasnya dengan sepenuh hati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه ترنجانو وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكب محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين وأعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل زمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم ارزقهم فتحا ونصرا عزيزا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله